Datuk Bahaman atau nama sebenarnya Abdul Rahman bin Imam Noh merupakan salah seorang pembesar di negeri Pahang. Beliau yang bergelar orang kaya semantan telah diberi kuasa oleh Sultan Pahang untuk mentadbir kawasan Semantan di Temerloh. Sebab penentangan. Pada tahun 1888, British telah menggunakan tipu helah bagi mendesak Sultan Ahmad menerima residen British di Pahang. Akhirnya, baginda terpaksa menerima seorang residen British dalam pentadbiran di negeri Pahang. Semenjak itu, British telah melakukan campur tangan dalam bidang pentadbiran di seluruh negeri Pahang, termasuklah di kawasan Semantan yang dikuasai oleh Datuk Bahaman. Residen British di Pahang, iaitu J.P. Roger, telah melantik seorang pegawai British, iaitu E.A. Weiss, menjadi pegawai magistrat dan pemungut hasil di daerah Temerloh. Tindakan ini menyebabkan Datuk Bahaman kehilangan hak sebagai seorang pembesar untuk memungut cukai di Temerloh. Keadaan ini telah mengakibatkan Datuk Bahaman berasa marah dengan campur tangan British di Semantan. Pertikaian antara British dan Datuk Bahaman semakin memuncak apabila British bertindak membina sebuah balai polis di Lubuk Terua. Datuk Bahaman berasa marah dengan tindakan tersebut kerana British tidak berunding dan memaklumkan kepada beliau terlebih dahulu selaku pembesar yang berkuasa di kawasan tersebut. Pertikaian antara Datuk Bahaman dan E.A. Weiss telah sampai ke pengetahuan Sultan Ahmad. Residen British kemudiannya campur tangan dan meminta Sultan Pahang melucutkan jawatan Datuk Bahaman selaku orang kaya Semantan. Peristiwa penentangan. Pada tahun 1891, pasukan yang dipimpin oleh Datuk Bahaman telah bertindak menyerang balai polis di Lubuk Terua sebagai tindakan balas perlucutan jawatannya selaku pembesar Semantan. Serangan hendap yang dilakukan oleh pasukan Datuk Bahaman telah berjaya menawan balai polis Lubuk Terua. Tindakan ini telah mengakibatkan British mengisytiharkan perang ke atas pasukan Datuk Bahaman. Pada tahun 1892, British telah mendesak Sultan Ahmad untuk mengisytiharkan Datuk Bahaman sebagai penderhaka. Hasilnya, tentera British dengan kekuatan 800 orang tentera telah mara ke kubu pertahanan Datuk Bahaman di Semantan. British pada awalnya telah berjaya memusnahkan 11 buah kubu pertahanan Datuk Bahaman. Walau bagaimanapun, mereka gagal mengesan kedudukan Datuk Bahaman dan para pengikutnya. Taktik perang yang digunakan oleh Datuk Bahaman sukar dikalahkan oleh pasukan British. Hasilnya, pasukan Datuk Bahaman telah bergabung dengan pasukan seorang lagi pembesar Pahang, iaitu Imam Rasu yang lebih dikenali sebagai Tok Gajah. Beliau turut dibantu oleh anak Tok Gajah, iaitu Pendekar Mak Kilau. Pasukan Datuk Bahaman dan Tok Gajah akhirnya telah berjaya menawan semula kawasan balai polis Lubuk Terua dan mematahkan serangan British di Semantan. Pun begitu, perang di Semantan terus berlanjutan selepas kedua-dua pihak berbalas-balas serangan dan strategi pasukan Datuk Bahaman yang berlindung di dalam hutan. Pasukan mereka juga berlindung di kawasan Hulu Dungun, Terengganu yang berhampiran dengan kawasan Semantan. Di Terengganu, pasukan Datuk Bahaman telah mendapatkan nasihat daripada ulama besar Terengganu, iaitu Tok Paloh. Hasilnya, mereka lebih bersemangat untuk berjuang kerana perjuangan menentang British adalah satu jihad. Oleh itu, pada tahun 1894, pasukan Datuk Bahaman seramai 100 orang tentera telah melancarkan serangan di kawasan Hulu Pahang sehingga menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. British telah bertindak balas dengan menyerang kedudukan Datuk Bahaman di Jeram Ampai. Pertempuran sengit telah meletus. Pasukan Datuk Bahaman telah dapat ditewaskan dan mereka terpaksa berundur ke Terengganu dan kemudiannya ke Kelantan. British telah meneruskan usaha memburu Datuk Bahaman dan pengikutnya, menyebabkan mereka mencari perlindungan di Siam. Walaupun perang Semantan berjaya ditamatkan, British telah terpaksa menanggung beban hutang yang sangat besar akibat daripada perang tersebut,
sehingga terpaksa membayar lebih $7,000 setiap tahun. Clifford selaku residen Pahang sangat kagum dengan perjuangan Datuk Bahaman. Walaupun British mempunyai kelengkapan persenjataan yang lebih baik, akan tetapi taktik perang dalam hutan dan kemampuan mereka untuk berlindung tanpa meninggalkan jejak di dalam hutan telah menghantui British, kerana pada hakikatnya mereka tidak pernah berjaya menangkap Datuk Bahaman.